Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa dia enjin VVT dengan enjin VVTi. Dan apa beza dua jenis enjin ni? Korang pernah bawa tak enjin VVTi ni? Kemudian ada pula dual VVTi. Apa pula tu? Bunyi dekat-dekat sama kan, tapi ada perbezaan dia. Biasanya teknologi ni ada dekat kereta Toyota, tapi sekarang ni model Pro 2 macam Myvi, Beza, Azia, semua dah ada VVTi. Siap dual VVTi pun ada. Okey, jom kita tengok. Baik, mula-mula sekali VVT ni maksud dia Variable Valve Timing. VVTi pula maksud dia Variable Valve Timing with Intelligence. Pada tahun 1991, Toyota ni dia cipta sebuah enjin yang menggunakan konsep VVT di mana bukaan intake valve tu boleh diubah timing dia. Maknanya walaupun timing asal dah ditetapkan guna timing belt atau timing chain, tapi masih ada sikit kelonggaran untuk intake valve ni terbuka atau tertutup untuk masa yang sedikit berbeza dari biasa bergantung kepada keadaan pemanduan. Kiranya VVT ni macam first generation teknologi lah nak ubah dari segi timing intake valve ni. Kejap lagi kita akan tengok apa kesan terhadap enjin bila kita ubah timing buka tutup valve ni. Kemudian pada tahun 95, Toyota dia update design VVT tu kepada VVTi. Sebenarnya konsep dia sama saja, cuma mekanisme dia lebih fleksibel untuk VVTi ni berbanding dengan VVT. Kontrol sistem ni pun dah bertambah baik. Okey, sebelum kita cerita apa kesan VVTi ni kepada enjin, kita mesti tahu yang enjin kita minimum akan ada dua injap ataupun valve. Kita ada intake valve dengan exhaust valve. Intake valve ni dia akan terbuka untuk bawa masuk udara ke dalam tempat pembakaran, dan exhaust valve ni pula dia akan terbuka bila campuran udara tadi dah terbakar untuk dibawa keluar dari enjin. Jadi buka tutup intake dan exhaust valve ni mesti tepat masa dia sewaktu enjin tengah beroperasi lah. Sebagai contoh, bila nak bakar minyak, kedua-dua valve ni mesti tertutup rapat. Kalau terbuka sikit pun rugilah kita sebab kuasa hasil dari letupan tadi akan terbuang ke intake atau exhaust manifold. Tapi sebenarnya bergantung sama ada enjin kita tengah laju atau tengah perlahan. Sebenarnya ada faedah dia kalau kita boleh kawal sikit bila injap ni terbuka dan tertutup. Sebagai contoh, waktu enjin tengah idle, maknanya enjin tu dia on tapi kereta tak bergerak. Ada baiknya kalau kita tutup intake tu awal sikit supaya sikit je udara masuk. Bila sikit udara masuk, sikitlah kita bakar minyak. Sebab enjin tu dia bukan buat apa pun, dia tak bergerak. Dia just nak hidup saja. Jadi hanya perlu bakar minyak sikit je untuk pastikan enjin tu hidup. Lagi sikit kita bakar minyak, lagilah kita jimat minyak. Jadi disebabkan kelebihan-kelebihan yang macam ni, engineer pun datang dengan satu penyelesaian, iaitu dengan mengawal 3 benda dekat injap ni. Pertama adalah dipanggil valve timing atau bila valve tu terbuka. Kedua adalah valve duration atau berapa lama dia terbuka. Dan ketiga adalah valve lift ataupun banyak mana dia terbuka. Sebab tu banyak betul teknologi dengan macam-macam nama muncul dalam industri automotif ni. Contohnya kalau kita nak kontrol valve lift ataupun berapa banyak valve tu terbuka, enjin ni dinamakan VTEC oleh Honda ataupun Myvac oleh Mitsubishi. Kalau anda nak penjelasan lebih detail pasal VTEC, anda boleh klik video dekat sini. Dan VVT atau VVTi pula adalah untuk kontrol valve timing atau bila sebenarnya valve tu terbuka. Tapi setakat nak ubah timing ni kan, kenapa kecoh sangat sih ada nama baru VVT lah, VVTi lah, dual VVTi lah. Sebabnya nak buat ni susah. Sebab timing ni dia dah set awal-awal tau. Dia akan ikut timing belt atau timing chain kita. Jadi kalau timing ni dah set, macam mana kita nak ubah supaya valve tu boleh terbuka lebih awal atau lebih lambat? Susah kan? Okey, cara dia adalah dengan buat sikit modification pada bahagian dalaman puli camshaft kita. Bahagian luar masih sama dan akan ikut timing chain atau timing belt ni. Tapi bahagian dalam puli tu kita ada satu mekanisme di mana kita boleh kawal sama ada nak ke depan sikit atau nak ke belakang sikit kita punya camshaft rotation tu. Bukanlah kita kawal, tapi ECU kereta yang kawal, bergantung kepada cara kita memandu. Timing ni pun dia berubah sikit je tau, dalam 60 degree saja.
tapi kesan dia memang berbeza daripada enjin biasa. Tujuan kita ubah timing bukaan valve ni adalah untuk balancekan kuasa penggunaan minyak dan juga pembebasan gas tercemar daripada enjin anda. Sebagai contoh, kita boleh nak set enjin kita ni supaya jimat minyak bila kita bawa perlahan. Pada waktu ni cuma sikit saja minyak dibakar dan kita boleh set timing supaya hanya sikit udara masuk ke dalam enjin. Tapi ada masanya kita kadang-kadang nak bawa laju ataupun kita nak potong orang kan dengan cepat. Jadi kalau enjin kita setting masih untuk jimat minyak, tak cukup power lah enjin tu nanti. Macam mana nak bawa laju kan? So kalau enjin macam ni pun tak best juga. Terlebih jimat minyak sampai hilang kebolehan untuk bawa laju. Takkan kita nak beli kereta lain pula nak bawa laju kan? Sebab tu engineer buat solution untuk bagi kenderaan anda kedua-dua sekali. Jimat minyak punya, power punya. Kira enjin ni dia boleh berubah sifat dia dan inilah punca Toyota develop sistem VVTi ni. Yelah, dia pun mesti nak suruh orang beli kereta dia kan. Jadi enjin kena canggih. Okey, jom kita tengok apa akan jadi kalau kita lambatkan tutup intake valve kita. Contohnya, baik, mula-mula sekali intake valve ni akan terbuka, piston turun ke bawah dan udara akan disedut masuk ke dalam enjin. Sepatutnya bila dah habis sedut, intake valve ni tutup lah kan. Tapi sekarang kita nak lambatkan dia tutup. Kita nak ubah timing dia. Apa yang jadi adalah udara yang dah sedut tadi akan keluar balik sikit kan. Kemudian bila tertutup, piston akan kompres dan bakar minyak. Bila dah meletup, piston tu turun ke bawah semula. Jadi apa yang berlaku tadi adalah bila udara tu keluar balik, tinggal kurang udara dalam enjin, betul tak? Maknanya kuranglah minyak yang dibakar. Konsep ni dipanggil Atkinson cycle. Enjin akan jadi sangat jimat minyak tapi tak banyak power. So mungkin ini sesuai lah dibuat bila tak bawa laju dalam kawasan bandar contohnya. Honda City RS yang baru tu dia ada guna IMMD plus Atkinson cycle. So itu kesan dia kalau kita lambatkan tutup intake valve. Okey, itu saya bagi satu contoh lah macam mana sifat enjin kereta kita boleh berubah dengan lambatkan tutup intake valve ni. Okey, jadi kalau intake valve saja yang fleksibel timing dia, sistem ni kita panggil VVTi. Ada satu lagi yang lebih advance dipanggil dual VVTi. Untuk dual VVTi ni, intake valve pun fleksibel, exhaust valve pun fleksibel timing dia. Maknanya mekanisme dekat puli yang boleh cepatkan atau lambatkan timing tu dekat camshaft yang kontrol intake pun ada, dekat camshaft yang kontrol exhaust pun ada. Jadi dual VVTi ni akan bagi kita kawalan yang lebih lah untuk enjin tu. Instead of kita kontrol timing intake valve, exhaust valve pun kita boleh kontrol. Kita tengok satu contoh. Apa jadi kalau kita tutup exhaust valve tu awal? Timing dia kita awalkan sikit. Okey, bila lepas pembakaran minyak, exhaust valve ni akan terbuka untuk membolehkan gas yang terbakar tadi keluar dari kereta. Jadi kalau kita tutup awal sikit, maknanya tak semua gas ni dapat keluar kan. Kesan dia, kereta kita akan hasilkan kurang gas yang tercemar. Cuma kesan dia lagi sekali, enjin akan kurang power. Jadi setting macam ni akan dibuat bila kita tak perlukan sangat power tu. Bila kita perlukan power untuk bawa laju pula, dual VVTi ni akan tutup exhaust valve lambat sikit. Maknanya semua udara kotor tadi akan keluar sepenuhnya sebelum udara bersih dibawa masuk untuk pembakaran yang seterusnya. Jadi kuasa akan bertambah banyak lah sebab udara masuk tu banyak dan banyak minyak boleh dibakar. Korang sendiri ada experience tak bawa enjin VVTi dengan dual VVTi ni? Ada rasa tak beza power dengan penjimatan minyak dia? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah ni. Dan bagi anda yang baru terjumpa channel ni, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe dekat bawah ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.